Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Ini adalah Wak Vapes, channel Wak Vapes. Nama aku Asri. Kali ni aku nak bawa kepada korang bercerita berkenaan dengan satu jenis coil ni. Coil ni nama dia Kurama. Kurama coil. Dekat situ dia ada tulis 2.5 mm full NI80 jenis baby alien dan ohm dia adalah 0.3 untuk single. Dan golongan dia ada 4 rep lah. Kita ni kan. Jadi ini dia punya kejadian dia, bentuk dia. Benda yang kita panggil tadi Kurama coil tu. Dia macam ni guys, sebenarnya benda-benda pasal coil, pasal apa ni, itu terpulang kepada kita lah. Kita rasa kita sebagai pengguna kan, kita nak cari coil yang jenis yang macam mana. Dan yang paling penting sekali, kita tahu kita punya vaping style. Sekiranya kita suka yang style DTL, maka kita kena beli coil yang sesuai untuk digunakan sebagai DTL. Kalau kita memang seorang pengawal jenis RDTL, kita perlu jenis coil untuk RDTL. Dan begitu juga kalau kita seorang yang main macam vaping style yang kita panggil sebagai MTL, mouth to lung, maka kena cari coil yang dia dah memang design untuk MTL. Jadi Kurama coil ni sebenarnya gini. Aku dah test ini barang. Dan pihak Kurama coil sendiri dah berbesar hati untuk bagi channel Wak Vapes review lah. So di sini aku akan kongsikan aku punya setup. Aku tak akan buat coiling, wicking apa semua sebab dia akan memakan masa, mengambil masa. Aku just tunjuk macam mana performance dia dan apa yang aku dah alami sewaktu menggunakan apa nama Kurama coil ni. Okay guys, jadi Kurama coil ni aku dah setup dalam RDA. Ini adalah nitrous RDA. Dan juga aku dah set up, dah bubuh dalam RBA, iaitu kalau tak silap ada dalam Kilik R. Jadi dalam penggunaan aku, kalau kau boleh dengar lah, begitu sekejap. Itu dia punya performance dia untuk dalam RDA, nitrous RDA. Dan dia tak mengecewakan guys. Serius aku cakap, kalau korang memang mencari coil yang sesuai untuk korang punya vaping style, aku dekat sini aku nak cakap sangat-sangat recommend untuk korang cari Kurama coil ni. Dan aku akan letakkan dia punya contact number ke apa benda ke, korang boleh contact dia punya owner ni sendirilah untuk apa nama beli dan dapatkan Kurama coil ni. Sebab satu, sewaktu proses priming Kurama coil ni sangat mudah untuk prime dan dia tidak, orang kata dia tidak menghasilkan banyak hotspot. Hotspot dia pula senang untuk dibuang, diselesaikan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, dari segi ketahanan. Aku dah pakai Kurama coil ni lama tak adalah berbulan-bulan, tapi 2-3 minggu jugalah dah pakai Kurama coil ni. Dan dia tak dia masih lagi mengekalkan ciri-ciri enhanced flavoring dia yang aku dapat. Dan aku guna liquid USA kat sini, iaitu Johnny Cream Puff. Johnny Cream Puff bubuh dalam RDA nitrous dan menggunakan Kurama coil. Dan of course kapasnya menggunakan Kendo Gold Edition lah. Dan dari segi cita rasa aku boleh kongsikan kat korang, cita rasa dia memang dia mampu mengeluarkan macam kalau Johnny Cream Puff ni, dia cita rasa ada cream puff, lepas tu ada Johnny Cream Puff caramel tobacco dia cream puff, lepas tu ada caramel, lepas tu ada tobacco. So bayangkan 3 jenis tu. Dia punya pengeluaran flavoring dia kalau menggunakan Kurama coil ni aku sangat-sangat suka sebab dia tak ada aftertaste tau. Dia setengah coil kalau kita pakai, bila kita
tarik bila kita inhale tu dia ada macam sesuatu rasa yang melekat dekat lidah. Itu setengah coil. Tapi Kurama coil tak ada. Dia boleh dikatakan kalau aku punya pengalaman, aku punya opinion, dia hampir sama level dengan aku punya coil Walu sendiri. Dia hampir sampai ke situ. Dia punya kemanisan, dia boleh menghasilkan kemanisan yang melekat tapi tak muak. Lepas tu layer of flavoring tu dia akan keluar setelah kau gunakan dia dalam masa let's say beberapa jam kan. Dia tak adalah lepas wicking tu kau terus dapat semua layer dan semua cita rasa flavor yang dibubuh dalam tu. Dan untuk note Kurama coil ni boleh menonjolkan throat hit, dan korang kena hati-hati kalau korang salah placement macam coil tinggi ke, ataupun korang salah menggunakan liquid yang contohnya mg nick dia tinggi, kalau freebase let's say 12 ke 18 ke 24 ke, berhati-hati lah, sebab memang confirm kau akan batuk dan tekak kau akan rasa perit sikit, sebab dia menonjolkan Kurama coil ni aku boleh cakap dia memang enhance dan dia ada boost sikit dia punya throat hit tu, berbanding kalau contohnya kalau aku nak buat comparison aku punya coil Walu, aku tak point sangat, tak boost sangat dia punya throat hit. Aku lebih kepada nak naikkan core flavor. Dan because sekarang ni di dalam market dalam Malaysia market kita ada banyak sebenarnya coil lain yang diproduce dan available untuk kita sebagai pengguna mencari dan menggunakan, dan itu semua terserah kepada budi bicara masing-masing mana satu yang korang nak gunakan. Dia pulang pada cita rasa korang lah. Ada banyak boleh pilih, dan tapi untuk memilih ni kena test, kena cuba, kena rasa, kena pakai, kena guna. Sebab setengah coil dia macam kalau time priming tu dia punya hotspot tu susah nak dihilangkan. Kemudian dia cepat bakar cepat cepat membuatkan kapas macam hangit. Lepas tu kadang-kadang throat hit terlalu kuat. Macam ni dia throat hit dia kuat tapi tak adalah terlalu mencocok setakat yang aku pakai lah. Dan performance dua-dua macam setup yang aku setup ni, satu dalam RDA, satu dalam RBA Kilab R Boro, dia lain. Performance dia lain. Dan dia pada aku of course lah dekat RDA tu lebih sedap lah kan, lebih bold, lebih cita rasa dia tu lebih naik kan. Manakala dekat RBA, pada aku setakat yang aku cuba RBA Boro, dia lebih naik lagi dari segi manis. So kau kena pandai placement dan cari fine tune untuk mana yang kau nakkan, sama ada manis ataupun throat hit ataupun kau nak core flavor. Anyway, good job lah kepada tim Kurama. Good job kepada tim Kurama ni yang telah berjaya menghasilkan satu produk yang bagus, yang boleh diguna pakai oleh pengguna-pengguna dan penggila-penggila rebuildable, sama ada korang guna RDA, korang guna RTA ataupun korang guna jenis RBA Boro ataupun RBA Dot. Cubalah cari ni Kurama coil ni, sebab dia orang ni tak ada dekat Shopee dengannya, dan juga tak ada dekat tempat-tempat lain. Kena contact dia orang baru korang boleh dapat. So sekali lagi kita dengar dulu bagaimana nyaringnya Kurama coil ni. Gitu. Kalau letak dekat dengan mikrofon gini pula. Dan dia memang kalau bergantung kepada wicking korang. Kalau korang wicking tu memang cantik, kapas tu korang dah betul-betul buat macam Scottish roll, korang punya ratio PG/VG pun dah betul, memang korang boleh dapat meletak yang bagus, dan juga dia punya pengeluaran vapor, pengeluaran asap dia tu memang boleh tahan banyak juga lah. Dan aku berpuas hati dengan Kurama coil ni. Korang boleh hubungi owner dia untuk dapatkan Kurama coil ni di pasaran. So sehingga bertemu lagi di masa akan datang. Wak Asri sini. Assalamualaikum.